Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga sama para jemaah berada dalam kebaikan di mana saja berada, sama ada di Melaka ataupun di Johor ataupun di Singapura ataupun di Perak, di Pulau Pinang, di mana sahaja berada, insya-Allah moga-moga mendapat kebaikan di sisi Allah Taala. Dan terima kasih kepada yang sentiasa bersama dengan Ustaz dalam bicara ilmu, perbicaraan mengenai kitab hikam ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kepada kita peluang untuk sama-sama kita berada di dalam kebaikan, insya-Allah. Jadi semua selamat datang. Assalamualaikum dan waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam pada Ustaz. Dan selamat datang daripada Muar Johor, Damansara, Bera, daripada tu Kemaman, dan di mana sajalah berada, insya-Allah. Jadi kita terus kepada pembacaan kitab hikam. Baca kitab hikam. Kita sampai pada muka surat 20 rasanya. Pada muka surat 20. Siapa yang ada kitab ini boleh buka pada muka surat 20 mengenai pembacaan kitab hikam, matan hikam kita. Baik, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Min alamatin najhi fin nihayah. Min alamati an-nujhi fi nihayati ar-ruju' ila Allah Ta'ala fil bidayati. Maka dikatakan bahawa setengah daripada tanda-tanda, setengah daripada alamat beroleh bahagia dalam segala kesudahan. Segala kesudahan itu kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala permulaannya, iaitu hal dengan tawakal atasnya dan mendirikan segala haknya, dan setengah daripada alamat kerugian dalam kesudahannya itu rujuk kepada nafsu dalam segala permulaan. Maka sekira-kira adalah permulaan bagi Allah, maka adalah kesudahannya bagi Allah. Baik, apa yang disebut oleh matan hikam kita pada malam ini, dia ada kaitan dengan apa yang kita baca malam semalam. Yakni mengatakan bahawa setiap kamu mengerjakan amal itu hendaklah kamu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka apa sahaja, semalam kita bicara, apa sahaja kamu lakukan, sebarang pekerjaan, kamu tidak boleh melupakan Allah. Maka sesiapa yang melakukan amalan ataupun satu pekerjaan, dia melupakan Allah, maka dia kira rugi. Walaupun dikatakan bahawa kamu daripada berniaga dapat untung, tetapi dikira rugi seandainya melupakan Allah. Jadi semalam kita bicara yakni apabila seseorang itu melakukan amal lalu dia menyandarkan kepada Allah,
maka Allah pemudahkan segala urusannya. Dengan arti kata, sesiapa yang melakukan amal, sepanjang dia melakukan amal, dia mengingati Allah, maka Allah akan mempermudahkan dia. Tetapi sekiranya dia melakukan amal, dia melupakan Allah, maka dia akan mendapat kerugian. Maka kejayaan seseorang dalam dia menuju kepada Allah Ta'ala, yakni dalam keadaan dia menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, mesti dalam permulaannya itu, dalam suluknya, permulaan dia berjalan kepada Allah, dia hendaklah kembali kepada Allah. Apa maksud kembali pada Allah? Dengan arti kata dia bertawakal, dia menyerah diri kepada Allah dengan niat yang baik. Setiap pekerjaan mesti dimulakan dengan niat yang baik. Itu. Kemudian mesti dia bertawakal kepada Allah Ta'ala dan tidak lupa dalam keadaan sentiasa bertaubat kepada Allah. Maka dalam dia melakukan amal, dia sentiasa duduk dalam keadaan haul dan quwwah Allah. Maknanya tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dengan yang demikian itu dikatakan bahawa barang siapa yang dia menyangka dia sampai kepada Allah, ataupun dia sangka dia sudah baik sedangkan dia melupakan Allah, maka sebenarnya dia terhalang daripada Allah. Jadi dalam keadaan macam itu, kita kena faham segala amalan yang kita lakukan tidak boleh kita lupakan Allah. Maka dalam kitab ini pada malam ini menyatakan bahawa setiap amalan kamu ini permulaannya mesti daripada Allah Ta'ala, bermula dengan Allah Ta'ala. Bagaimana contoh? Contohnya begini. Apabila kamu bekerja, maka ketika mana kamu mula bekerja ataupun nak pergi kerja, kamu niat dan kamu meletakkan dalam hati bahawa aku tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka baik itu mana orang bekerja, hatta kepada orang wanita yang duduk di rumah pun dia memasak. Ketika mana dia memasak, dia mengatakan bahawa aku tidak ada apa dia ini, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang yang sentiasa ingat Allah dalam melakukan amal ini, dia ini dalam keadaan maknanya sentiasa mengingati Allah. Apa beza tawakal dan tafwid? Tafwid ni menyerah kepada Allah Ta'ala, maknanya, dan tawakal ini didatangkan dengan usaha. Menyerah juga, tetapi penyerahan itu dimulakan dengan usaha. Dia usaha, lalu dia menunggu apa yang Allah Ta'ala nak beri. Kemudian ketika mana dia menunggu apa Allah Ta'ala nak beri, maka di situlah berlakunya tafwid, yakni penyerahan kepada Allah. Jadi biasanya tafwid ini, tawakal dia ada kaitan dengan usaha. Ada tawakal, dan adapun tafwid ini dia serah semata-mata, seolah-olah tanpa usaha, tetapi sebenarnya orang bertawakal dan kemudian bertafwid kepada Allah, berusaha kemudian serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang saja maksudnya, hanya tawakal dia ada kaitan dengan usaha. Jadi kita orang yang berserah, orang yang berpegang, yang pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah seorang itu yang bertawakal adalah orang yang berusaha dan menyerahkan diri kepada Allah selepas dia usaha. Maka tafwid dan tawakal tidak dapat dipisahkan. Maknanya ketika mana satu orang sahabat, dia ini maknanya ada kuda ke unta, lupa dah ustaz, lah unta kalau tak silapnya, maka dia tak ikat, dia lepas gitu saja. Lalu Rasulullah mengatakan, akilha summa tawakal, kamu tambatlah dulu barulah tawakal kepada Allah. Maknanya jadi
Kalau dia ini lepas gitu, itu dipanggil tafwid, tanpa kecuali dia kena ikat dulu, lepas tu serah pada Allah. Maka dia bertawakal, menyerah Allah kepada Allah Ta'ala dengan jalan usaha terlebih dahulu. Maka setiap apa-apa pekerjaan yang kamu lakukan itu mesti dengan jalan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Dikatakan bahawa tanda berdapat bahagia, yakni berjaya kerja amal kamu dalam segala kesudahan. Kesudahan ni maknanya pengakhiran kamu diterima oleh Allah, ialah dengan kamu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dalam segala permulaan. Dalam segala permulaan, yakni kata ulama, dalam permulaan itu bermakna ikhlas. Kerana permulaan yang diperintahkan Allah buat kerja itu, kamu buat kerja mesti ikhlas. Dan termasuk juga dikatakan juga dalam permulaan, yakni mengingati Allah. Apa saja kamu buat kerja, kamu akan berjaya apabila kamu kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu hal dengan tawakal atasnya, yakni dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Jadi ingat, orang yang berjaya dalam amal, berjaya dalam pekerjaan dia tidak lepas daripada Allah. Itu kita bicara kemarin. Kemudian dalam waktu ini mesti dalam keadaan permulaan ataupun keadaannya itu dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah dalam mendirikan segala haknya. Maka sepanjang kamu bekerja, kamu tidak boleh mengabaikan hak Allah. Baik orang yang berniaga, apa Allah Ta'ala perintahkan kita berniaga, kita jangan tipu orang, kita jangan mengkhianati orang, dan kita jangan pula meninggalkan solat. Maknanya, jadi alhamdulillah kalau satu orang itu dia ini mengingati Allah. Bagaimana cara? Ingat, ini diajar oleh ulama. Apa dia? Apa saja pekerjaan kamu, baik memasak, baik bekerja, letakkan dalam hati, ya Allah, aku tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolonganmu. Maka kita pun buat kerja. Maka sepanjang buat kerja tu kita ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ingat Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah buat kerja, bismillah. Bismillah itu tanda hubungan kita dengan Allah. Kullu amrin zibalil lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'. Jadi setiap pekerjaan yang baik, kalau tak baca bismillah, terputus dia. Terputus hubungan dia dengan Allah, terputus hatinya dengan Allah, terputus keberkatan, terputus pahala. Jadi mula dengan bismillah. Bila mula dengan bismillah, hati ingat sama, ya Allah Tuhanku, ya Allah. Hati hiduplah hati. Bila dapat buat kerja berjaya, alhamdulillah. Maknanya kemudian doa dengan Allah, ya Allah pemuda, Allahumma yassir wa la tu'asir. Orang-orang soleh begitu sebenarnya buat kerja. Anak saya satu hari dia cerita, dia kata, Abah, dia kata saya tengok ada orang di Tarim di Yaman sana, dia belajar di Yaman. Dia kata saya tengok ada orang buat kerja orang buat rumah. Anak cerita, dia kata dia tengok tukang buat rumah. Dia kata bila tukang buat rumah tu, dia buat kerja, dia tak bercakap tapi mulut bergerak. Dia tak bercakap tapi mulut gerak sama. Tak semi letak bata, kucah semi tak bercakap, buat kerja saja tapi mulut gerak sama. Lalu rupa-rupanya bila didekat dia pun kata, Abah, dia buat kerja tapi mulut zikir. Mulut berzikir, buat kerja tapi baca Quran. Ini orang-orang soleh. Kita sudah lama dah banyak kerugian. Maknanya maka orang-orang soleh, baik yang lidahnya sama ada ketika dia buat kerja dia berzikir ataupun hatinya sentiasa ingat. Dia boleh buat kerja, dia ingat ini daripada kekuatan Allah, kekuatan yang Allah bagi. Ini daripada kemampuan yang Allah bagi. Tidak sedikit pun terlintas di dalam hati daripada kebijaksanaan dirinya.
Maka bila ada macam itu, hubungan dengan Allah dengan niat yang baik, hati yang berzikir kepada Allah, lidah yang sentiasa menyebut nama Allah, hati yang sentiasa ingat, maka dalam keadaan macam itu kamu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dikatakan lagi, maknanya, dan setengah daripada alamat kerugian dalam kesudahan. Ini kesudahan yang rugi. Kesudahan yang rugi itu rujuk kepada nafsu. Berpegang kepada nafsu. Maknanya pada diri dalam segala permulaan. Yakni merasa bahawa dirinya hebat. Ataupun merasa dengan kebijaksanaan dia. Maka siapa yang rasa begitu, maka dia duduk dalam rugi. Walaupun orang itu berniaga, dia berniaga lalu perniagaannya untung perniagaannya itu, tetapi dalam berniaga tak ingat Allah, dalam berniaga tidak ingat kepada Allah, kemudian bila berjaya merasa dirinya yang bijak, walaupun dia mendapat keuntungan, kekayaan luar biasa, dia dikira orang rugi. Kenapa rugi? Berniaga dia untung. Dia untung zahir. Hakikat dia rugi kerana Allah Ta'ala tidak memandang amal dia apabila dia melupai Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kalau antum buat kerja apa saja, kalau kita bela binatang, lembu contohnya, maknanya kita ingat kepada Allah. Maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku buat kerja ini untuk mencari redha kamu. Maknanya para nabi pun begitu. Ya, ada yang menggembala binatang, ada yang jadi tukang kayu, ada yang maknanya berniaga seperti Rasulullah berniaga. Para rasul mereka bekerja, sebenarnya hati mereka tidak lupa kepada Allah. Maka para jemaah, dalam perbahasan kita pada malam ini, kamu kena rujuk kepada Allah, kamu kena kembali kepada Allah Ta'ala di dalam pekerjaan kamu, di dalam amal kamu. Maka orang yang nak kembali kepada Allah, hendaklah dia ini sentiasa mengingati Allah Ta'ala agar Allah mempermudahkan urusannya. Baik, kita tengok. Maka kalau dia merasa dirinya, maknanya maka dia akan rugi. Dalam segala pekerjaan rujuk kepada nafsu, ini tanda orang rugi. Maka sekira-kira adalah permulaan bagi Allah. Misi setiap pekerjaan tadi bagi Allah. Maka dia akan kesudahan bagi Allah. Orang yang ingat Allah Ta'ala, Allah pemudahkan. Kenapa orang berniaga banyak kadang-kadang tak untung-untung berniaga? Yalah, yang pertama tentang rezeki, mungkin tak sampai rezeki dia lagi, betul. Tetapi antaranya sebab kerana apa? Kerana melupai Allah. Jangan kita kata Rasulullah itu berniaga untung, padahal dia Nabi. Jangan kata begitu. Kerana Rasulullah itu contoh kepada kita. Jangan tengok dia itu sebagai Rasulullah sahaja, tetapi kita kena lihat Rasulullah itu sebagai tauladan, sebagai kudwah, sebagai ikutan. Maknanya, maka demikianlah yang diajar oleh para ulama. Keingatan kamu kepada Allah membawa kepada pertolongan Allah kepada kamu. Baik, kita tengok. Maka kalau akan kesudahan bagi Allah Ta'ala. Barang siapa yang tinggi ia kepada Allah dalam perjalanannya dengan rujuk yang sebenarnya, ataupun barang siapa yang berpeganglah kepada Allah, siapa yang berpegang pada Allah dalam perjalanannya dan dengan rujuk yang sebenarnya, dan meninggalkan daripada sifat dirinya yang mazmumah, ia tinggalkan sifat dirinya yang tercela dan berperangai dengan segala perangai Tuhannya yang karimah, Tuhan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maknanya berbahagialah ia dengan kemuliaan yang azimah, kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung. Maka barang siapa yang perjalanan dia itu kembali kepada Allah, sentiasa mengingati Allah, dan dia meninggalkan sifat yang tercela dalam dirinya. Apa sifat yang tercela? Sifat yang tercela di dalam dirinya adalah apabila bergantung dengan dirinya, yakni merasa dirinya
ada kekuatan lalu melupai Allah. Ini tercela. Jangan sampai kita melupai Allah. Maka sesiapa yang berserah diri kepada Allah, dia akan dapat pertolongan. Baik contohnya sahabat Nabi dalam perang Badar. Dalam peperangan Badar, para sahabat Nabi, mereka itu mempunyai kumpulan ataupun jumlah yang sedikit. Hanya 313 orang sahaja. Jadi 313 orang ni nak lawan 1000 orang. Nak lawan 1000 orang. Maka dalam waktu yang sama pula mempunyai kelengkapan tidak sebagaimana tentera musyrikin Mekah. Tentera musyrikin Mekah dengan pasukan berkuda dia, kemudian tentera pakaian perang dia, kemudian dengan alat-alat persenjataan. Sahabat Nabi maknanya semuanya kekurangan dari segi zahirnya. Dari segi zahir, tentera tak ramai, pasukan berkuda tak ramai, alat kelengkapan perang pun tidak banyak. Jadi dalam keadaan macam itu, Allah beri juga kemenangan kepada para sahabat. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah Taala memberi pertolongan, kemenangan kepada kamu, yakni kepada tentera Badar dalam keadaan kamu azillah. Apa makna azillah? Orang pandang rendah kamu, orang pandang hina kepada kamu, orang-orang musyrikin Mekah. Kerana apa? Kerana bilangan kurang, sedikit alat tenang, kelengkapan tentera itu kurang. Tetapi Allah Taala beri kemenangan. Kerana apa? Kerana penyerahan diri kepada Allah. Bila menyerah diri kepada Allah Taala, kita serah kepada Allah, Allah beri pertolongan. Allah beri pertolongan kepada kita. Maknanya, baik kalau orang tu ni berniaga, orang yang berniaga contoh, mungkin di kalangan kita ramai yang berniaga. Lalulah dia pun bagi tahu kepada kita, baik, saya akan beli barang daripada syarikat saya dengan harga 10,000. Syarikat saya minta barang itu suruh beli barang, saya beli barang awak 10,000. Tetapi saya nak awak isi borang pula. Awak tulis dalam bil 11,000. Kenapa Ustaz kata gitu? Kerana ada seorang peniaga, dia jumpa pada Ustaz. Dia kata, Ustaz, apa hukum dia? Satu orang yang datang daripada satu syarikat, dia minta beli barang, maka barang tu contohnya 10,000 lah contoh. Tetapi dia suruh saya tulis borang dan dalam bil tu 12,000. Contohnya gitu. Dia kata, boleh ke gitu? Maknanya saya dapat 10,000 lah, tapi bil tu 12,000. 12,000 katanya. Maka dia tanya Ustaz kata tidak boleh. Hukum ni haram, menipu. Katalah kepada dia, saya tak boleh buat gitu. Saya tidak boleh buat begitu. Kalau saya jual barang 10, saya tulis bil 12,000, maka hukum dia haram, saya tak boleh buat gitu. Dia kata kalau saya kata macam tu, dia kata tak apalah, saya boleh pergi kedai lain, dia kata. Maknanya kalau awak nak, maknanya saya akan beli dengan awak, tapi awak tu bil 12,000 lah. Jadi dia tanya ni, benda ni dah berlaku, hanya lain kali nak bagi tahu bahawa kamu berserah dengan Allah. Jangan buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, walaupun nampak zahirnya banyak. Tak apa, saya tak nak buat, kata pada dia. Saya tak nak buat bil 12,000. Maknanya saya buat bil 10 sebab saya jual 10. Dia kata saya tak nak beli, saya nak beli dengan orang lain. Biarkan, serah diri pada Allah, Allah akan tolong kita. Maknanya dulu ada dua orang datang. Dia kata nak bagi 2 juta ke madrasah kita. 2 juta lebih kurang gitu. Lalu dia pun kata, tapi Ustaz kena buat kedai kerja lah. Macam mana contoh kedai kerja? Nanti saya bagi. Hanya saya nak minta pada Ustaz, Ustaz jangan buat 2 juta. Ustaz kena buat 2.5 juta. Dalam kedai kerja Ustaz kena markup sikit, dia kata. Kena naik sikit. Maka saya tanya, kenapa kena buat 2.5 juta? Dia kata sebab kita ini
satu kumpulan yang mencari dana untuk madrasah, maka madrasah kena tahu kita punya syarikat ni juga ada benda, ada kos-kos yang tertentu. Ada kos-kos yang tertentu. Jadi setelah kita cari memilih madrasah ustaz untuk beri sumbangan, maka ustaz kena buat macam tu lah. Maka saya tanya balik dia, dana daripada mana ni, orang siapa boleh bagi 2 juta? Dia kata ada jutawan daripada orang Arab, dia kata. Baik, kalau jutawan tu dapat tahu, dia marah tak? Dia tak marah, memang dia surat gitu. Betul ke ni? Baiklah, saya kata saya boleh buat kedai kerja, tapi syarat dia apa? Syarat dia saya akan buat 2 juta kedai kerja untuk buat bangunan dan sebagainya, tetapi poin 5 tu saya cover syarikat awak. Maknanya dia kata tak boleh gitu. Tak boleh gitu maknanya. Tak boleh sebab dia nak daripada madrasah. Saya kata kalau macam tu tak boleh, haram hukum dia. Saya tak akan buat. Tak akan buat. Dia kata pondok-pondok lain buat, dia kata. Tu pondok-pondok lain terpulang tu. Tapi saya tak akan buat. Saya bagi tahu terus, dia kata dalam muamalah Islam hukum dia haram, tidak boleh begitu. Akhirnya tak apa, dia pun lari. Siapa sekarang tak dapat 2 juta? Kalau dapat pun 2 juta rupiah aja. Maknanya jadi yang paling penting apa? Yang paling penting kita tidak mahu melakukan sesuatu perkara yang mana ia ini membawa kepada kerugian. Walaupun untung, tetapi kerugian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikata yang rugi itu macam mana? Yang rugi itu apabila berpegang pada nafsu ataupun tidak mengikut kehendak Allah Taala. Maka berbahagialah dia kata, kalau sesiapa yang mengikuti Allah Taala, maknanya mengikuti Allah Taala, dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Taala. Maknanya 2 juta kaya kita ustaz, iyalah kaya, tapi buat benda rugi di sisi Allah. Yang paling penting kita nak keuntungan di sisi Allah Ta'ala. Baik, dan adalah hal murid itu bidayah dan nihayah. Hal keadaan murid itu, yakni murid itu orang yang mencari Allah, orang yang berjalan kepada Allah, ada bidayah, ada nihayah. Bidayah permulaan, nihayah ada kesudahan. Maka ada bidayah dan juga nihayah. Maka bidayahnya itu, permulaannya itu pada hal berjalannya. Permulaan itu dalam hal keadaan dia berjalan, mesti dalam tawakal, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan bahawa nihayahnya itu pada hal kesudahan. Nihayah adalah kesudahan. Jadi permulaan kita berjalan akhir sekali kesudahan itu penting. Innamal a'malu bil khawatim, maknanya amalan itu mengikut pengakhiran. Akhirnya maknanya. Baik, kita tengok lagi. Dan barang siapa kembali ia kepada Allah dalam permulaan dengan istiqamah, baik dia pun andai kata dia menyimpang, dia sedar, dia kembali pada Allah dan dia istiqamah dalam kebaikan itu, dan iktimad, dan dia pegang sungguh dalam kebaikan itu, maka berbahagialah ia dalam kesudahannya. Maka kesudahan dia itu bahagia. Kesudahan dia itu berbahagia, dia akan mendapat kebahagiaan. Sebab itu kita nak bagi tahu kebahagiaan itu adalah apabila seseorang itu bersama Allah. Itu paling bahagia. Maka dikatakan bahawa barang siapa sah bidayahnya, maka sahlah ia dengan rujuk kepada Allah Ta'ala. Kalaulah dia ini pada permulaan dia itu sah, benar mengikut Allah Ta'ala, dia akan kembali dalam keadaan kebaikan. Dan dikatakan bahawa tawakal atasnya, iaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan isti'anah padanya, dan minta pertolongan bagi Allah Ta'ala. Pertolongan bagi Allah Ta'ala, maka berbahagialah ia nihayahnya. Maka akhirnya dia akan bahagia. Akhirnya dia akan bahagia. Jadi maknanya dalam keadaan macam itu, kita hari ini kita kena tahu, kita walaupun kita tak tahu akhir kita, tetapi ulama telah memberi kaedah.
Kaedah kamu akan berjaya akhirnya apabila permulaan kamu dah baik, elok dan kamu istiqamah sampai kepada akhirnya. Maka nihayah akan membawa kepada kebaikan dan adalah wusulnya kepada Allah. Apabila kamu istiqamah dalam kebaikan dan permulaan kamu ini dalam kamu buat kerja, kamu bersandar dengan Allah dalam keadaan tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, hanya kepada Allah, maka setiap kali kamu melakukan kejayaan, kamu ingat Allah. Maknanya, dan bila sahaja kita mendapat nikmat, kita tidak meletakkan ini daripada kita, tetapi ini kita melihat ini daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba orang memberi rezeki kepada kita. Oh, maknanya kerana saya ni kerana saya ini buat kerja molek, maka orang terima saya, orang nak bagi projek pada saya. Sebab apa? Orang yakin dengan saya, lalu menyandarkan kepada kebijaksanaan dia. Itu binasa. Rasa tak ada apa-apa. Para jemaah, kita tidak ada hebat. Tolong jangan letak hebat dalam hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan rasa hebat dengan ilmu. Jangan rasa hebat dengan kekayaan kita. Jangan rasa hebat dengan pangkat kita. Jangan rasa benda-benda yang membawa kepada kita jadi jauh dengan Allah. Maka kita kena faham keagungan milik Allah, kebesaran milik Allah Ta'ala, kehebatan milik Allah Ta'ala. Kita tidak ada apa-apa. Orang yang hebat adalah orang yang dia bersandar pada Allah. Itulah orang yang hebat. Walaupun orang tengok dia tak ada apa-apa, tapi bila dia bersandar pada Allah, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, maka membawa kepada kebaikan. Baik. Maka dikata berbahagialah ia, maka dia bahagia, dan nihayahnya dan bahagialah ia nihayahnya, akhirnya dalam keadaan bahagia apabila dia sentiasa ingat kepada Allah. Jadi kita kena latih. Macam mana nak ingat pada Allah? Latih zikrullah. Para sahabat, para jamaah, zikir-zikir kepada Allah Ta'ala mesti kena ada di tangan kita. Apa dia? Tasbih. Mesti kena ada di tangan kita tasbih. Tasbih supaya mengingatkan kita kepada Allah, dan kena berzikir, kena berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya dikatakan bahawa kejayaan yang akhir itu apabila kamu permulaan yang baik. Maka kata ulama, kalau kamu nak khawatim yang baik, pengakhiran yang baik ini, yang pertama apa dia? Yang pertama, hendaklah kamu ini sentiasa bertawakal dalam hidup kamu, serah kepada Allah. Maksud tawakal itu sentiasa mengingati Allah. Yang kedua banyakkan berdoa, kerana kita takut, kita tak tahu keadaan kita. Jadi kita banyakkan berdoa. Jadi bila berdoa, antara doa minta diakhirkan kita dengan kebaikan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Maknanya minta supaya Allah Ta'ala jadikan kita husnul khatimah. Ada satu orang sahabat Nabi, nama apa tak ingat dah, dia seorang sahabat Nabi, dia hebat, ilmunya hebat, tapi akhirnya wafat dalam keadaan menjadi pengikut Musailamatul Kazzab. Ini zaman Rasulullah. Ustaz lupa nama dia, apa tak ingat. Dia ni ilmu paling hebat, ibadat paling banyak. Tetapi dia ini merasa dia hebat, merasa dia banyak, dia tak takut. Dia rasa macam dia sudah selamat. Sedangkan para sahabat lain dalam keadaan takut, berdoa pada Allah. Akhirnya dia wafat dalam keadaan menjadi pengikut Musailamatul Kazzab. Itu jaga-jaga kita. Jadi yang pertama apa dia? Yang pertama, kita kena banyak tawakal dalam hidup kita, ingat kepada Allah. Itu dengan jalan banyakkan berzikir kepada Allah. Yang kedua kita kena banyak berdoa. Berdoa setiap hari, minta husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Walau kita banyak dosa sekalipun, kita tetap minta dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, teruskan bertaubat kepada Allah. Setiap hari taubat. Yang keempat, kena berdampingan dengan orang-orang soleh. Duduk dengan orang-orang soleh. Kenapa? Orang yang duduk dengan orang soleh akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik.
Kemudian kita kata kita sambung lagi. Man asyraqat, ni kita sambung lagi matan satu lagi. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa terbit cahaya permulaan dengan bergantung di atas Allah dan mendirikan pada segala yang wajib ubudiyah bagi Allah, nescaya terbit cahaya kesudahan dan wusul kepada Allah. Jadi dikatakan bahawa apabila seseorang itu maknanya apabila seseorang itu benar-benar bergantung kepada Allah, Allah akan beri pertolongan kepada dia. Bergantung kepada Allah. Ada satu kata-kata seorang sufi. Kata-kata orang sufi kadang-kadang kita tidak faham. Tidak faham. Apa kata satu orang sufi? Nahajuri nama dia. Dia kata, barang siapa yang kenyangnya dengan sebab makan, ia akan sentiasa lapar. Barang siapa yang kenyang dengan sebab makan, dia akan sentiasa lapar. Barang siapa yang kayanya dengan sebab harta, dia akan sentiasa fakir. Rasa tak cukup sama, itu fakir. Barang siapa yang tujuannya selain pada Allah Ta'ala, pada mencapai keperluan dia, dia akan terhalang kebaikan. Kalaulah dikatakan bahawa tujuannya selain pada Allah, dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Maknanya, dan barang siapa yang mengharapkan pertolongan selain daripada Allah Ta'ala dalam pekerjaan yang dihadapi, dia akan menjadi hina. Apa maksudnya? Maksudnya dia kata begini. Dia kata kalau kenyang, rasa kenyang dengan sebab makan, dia akan lapar semua. Inilah yang dikabarkan, yang kita bagi tahu bahawa orang-orang soleh nak makan baca bismillah, ketika makan dia ingat Allah, ini rezeki Allah, ini rezeki Allah. Bila dia kenyang dia sebut alhamdulillah. Dia melihat bahawa permulaan daripada mula baca bismillah, dia niat untuk mendapat kekuatan tubuh badan dia makan untuk beribadat sampai kepada akhir. Sepanjang dia itu dia ingat Allah Ta'ala, lalu dia merasakan bahawa Allah yang memberi makan pada dia, maka ini Allah kenyangkan dia. Tapi kalau kita bismillah, lepas tu kita ikut lupa pada Allah dah, makanan sedar gitu, akhirnya tak kenyang-kenyang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu kaya dengan sebab harta, dia kayanya dengan sebab harta, dia akan fakir, rasa tak cukup sama. Yakni apa? Yakni dikatakan bahawa kalau orang itu kaya, lalu dia menganggap bahawa aku ini harta aku, rasa sayang nak infak, dan ini harta aku, akulah yang memilikinya, maka Allah jadi dia fakir, tak cukup sama. Dan yang ketiga, kalau dia nak apa-apa keperluan, dia pergi cari orang, cari sini pergi sana tanpa mendekatkan diri pada Allah, maka dia tak akan dapat kebaikan. Tak akan dapat kebaikan. Bahkan kalau dia mengharapkan orang, lupa kepada pengharapan daripada Allah, dia akan mendapat penghinaan. Terlalu harap orang, jatuh hina kita. Harap pada Allah Ta'ala, usaha tetap usaha. Jadi ingat, Allah Ta'ala telah tunjuk contoh. Contoh apa? Nabi Ibrahim, api tidak makan dia. Api tidak makan dia. Bahkan dikatakan bahawa Nabi Ayub sakit seluruh tubuh, dimakan ulat pula, dia kata siapa tu. Tetapi Nabi Ayub tak rasa sakit sebenarnya. Diberi ujian yang macam-macam, tapi biasa je, maknanya dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana sudah bersama dengan Allah. Nabi Musa duduk dengan Fir'aun, musuh Allah, musuh dia, tapi Nabi Musa dalam keadaan selamat walaupun duduk dengan Fir'aun. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, kemudian menjadi yatim piatu, kemudian tidak ada harta, kadang-kadang lapar, berpuasa, tetapi Allah Ta'ala memberi kebesaran yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan macam itu, apa yang dikatakan bahawa apabila kita melakukan sesuatu perkara, pastikan bermula daripada awal sampai akhir, cuba sedaya upaya hati kita tidak putus mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sekiranya kita berpegang dengan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi rugi. Maka ada satu doa yang disebut, yang diajar oleh Nabi SAW. Siapa yang baca Wiridul Latih akan sebut doa ini. Apa dia? Wala takilni ila nafsi wala ila ahadin tawfata ain. Maknanya apa? Dikatakan bahawa wala takilni ila nafsi, jangan kamu ini serahkan aku pada seseorang, wala ila ahadin, ataupun kepada seorang yang lain. Maknanya jangan kau serahkan pada diri aku sendiri, diri aku, jangan kamu serahkan urusan aku pada diri aku ataupun pada orang lain. Tawfata ain, walau sekelip mata pun. Maknanya apa? Minta Allah dalam pemeliharaan kita, dalam peliharaan Allah setiap masa. Jangan sampai sekelip mata pun musuh pada diri aku sendiri ataupun pada orang lain. Maknanya baik, sesiapa yang dia ini bergantung kepada dirinya, maka Allah tak beri kemenangan, dia kerugian. Rasa diri hebat, rasa bijak, maka kita ambil contoh Perang Badar, Allah beri kemenangan. Apa hebat perang, apanya para sahabat? Kehebatan para sahabat bukan duduk pada senjata. Senjata tidak cukup nak lawan dengan bilangan sedikit. Tapi apa kehebatan yang menyebabkan Allah memberi kemenangan? Takwa kepada Allah, penyerahan diri pada Allah. Allah memberi kemenangan kepada tentera Badar. Baik berlaku kepada sahabat Nabi dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, sahabat Nabi ni lebih kurang, kalau tak silap, 20,000 dengan jumlah yang banyak. Lalu dia merasa ujub. Dia rasa para sahabat, ada sebahagian daripada para sahabat, dia merasa ujub ketika itu. Ketika itu dia merasa bahawa kita tentera Islam bilangan yang banyak. Dulu masa perang Badar dulu kita menang, walaupun kumpulan kita sedikit. Hari ini perang Hunain kali ini, maknanya tentera kita ramai. Maka sahabat mengira-ngira tentera, mengira-ngira mengenai jumlah, mengenai kelengkapan perang. Maka ketika mana sahabat mengira-ngira tentang mana kekuatan yang ada pada diri, akhirnya Rasulullah rasa tak gemar, tak suka. Lalulah perjalanan nak pergi ke Hunain tadi diserang hendap oleh pihak musuh, sehingga sahabat kalah, lari lita pukam. Lari maknanya bila bergantung kepada kekuatan diri, Allah Ta'ala beri kekalahan. Lalu Nabi SAW mengatur balik kembali tentera-tentera Islam dalam perang Hunain. Lalu Allah beri kemenangan. Lihat, kalau kamu ini bergantung dengan diri, Allah Ta'ala beri maknanya kerugian. Kamu muhasabah, kembali balik pada Allah. Bila kembali balik pada Allah, Allah akan beri kemenangan. Begitulah, harap-harap boleh fahamlah mengenai perkara ini. Baik, apabila kamu sudah istiqamah dalam amal, ingat kepada Allah Ta'ala tadi, maknanya ingat kepada Allah Ta'ala, maka dalam keadaan mengingati Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kemenangan. Sekejap, terbalik sekejap. Boleh ya? Sambung mula Okey. Okey. Kita ambil sikit lagi, nak habis dah ni. Sikit lagi dikatakan bahawa barang siapa yang terbit cahaya permulaan dengan berpegang dengan Allah dan mendirikan, Allah minta maaf. Okey. Allah nak habis macam-macam dia. Okey, baik. Barang siapa yang dia berpegang kepada Allah dan mendirikan hak Allah, yang mendirikan pada yang wajib, ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
bagi Allah Ta'ala nascaya terbit cahaya kesudahan dan sampai ke wusul kepada Allah Ta'ala dan sentiasa bagi khidmatnya. Barang siapa ada pada Allah Ta'ala itu binasa,